Allah Subhanahu wa taala, dapat kita menyambung kembali perbincangan kita melalui surah Sad. Dalam tafsiran di IKIM ini, kita sudah pun menjangkau ke ayat 34. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke 35 dan 36. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ Sadaqallahul Azim. Dan sungguhnya kami telah memuji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah kerana sakit, kemudian dia bertaubat. Dia berkata, Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang merembus dengan baik menurut ke mana sahaja yang dikehendakinya. Kemudian terdahulu kita telah bincangkan ayat yang terakhir, Rudduha alayya fatafika mashan bisuki wal a'naq, dalam merujuk kepada Nabi Sulaiman telah pun menghukum dirinya sendiri kerana terlambat untuk mengerjakan salat asar. Lalu dia telah pun menyembelih ke semua kudanya itu dan dihadiahkan daging tersebut, dibagikan kepada fakir miskin pada waktu itu sebagai tanda bagaimana dunia ini tidak penting baginya. Kamu telah pun melalaikan aku, maka aku sekarang ini menyembelih untuk diberikan kepada semua orang fakir dan juga miskin. Inilah pandangan yang terpilih dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir daripada Ali bin Abi Talha daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan bagi orang Islam diajar yang ingin menuruti sifat mujahadah, mu'aqabah seperti ini, bahawa Nabi SAW mengajar seorang sahabat Badwi dalam perjalanan Nabi untuk pergi ke Baitullah, innaka la tad'u syai'an ittiqa Allah illa a'taka Allahu khairan minhu. Kamu tidaklah meninggalkan satu perkara yang kamu cintai itu yang berlanggaran, berlawanan dengan kehendak Allah, melainkan Allah pasti gantikan untuk kamu satu yang baik daripadanya. Saya punya ini mulia Allah sekalian, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain. Penting bagi kita untuk mengerti ada perkara yang kita cinta, yang kita suka, tapi dia adalah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggalkan perkara itu semata-mata kerana Allah pasti gantikan untuk kita yang lebih baik. Bagi peniaga sebagai contohnya, kita suka harta, tak ada siapa yang membencikan harta. Kalau boleh kita nak dunia ni semua jadi emas untuk kita, bukan? Dalam hadis yang sahih, manusia itu dapat satu lembah emas, dia nak yang kedua. Tidak akan memenuhi dia, melainkan tanah yang dilekatkan ke mukanya bila dia mati besok. Dibaringkan, dikenakan tanah pada mukanya. Wacaballahu ala man tab. Allah menerima taubat orang yang bertaubat padanya. Itu lazimnya sifat manusia kita. Tapi bila kita tinggalkan satu perkara itu kerana dia haram, maka Allah pasti gantikan satu yang baik. Bagi orang berniaga, ingat, jangan kumpul yang banyak tapi menghancurkan. Lebih baik yang sedikit, yang berkat padanya. Qalilun tashkuru khairun min katsir la tutiqu. Sedikit yang kamu syukur adalah lebih baik daripada banyak yang menyebabkan kamu rosak. Kerana kekayaan itu tak berkat, maka dia memiliki rumah itu barangkali tidak menjadi tempat untuk kedamaian dirinya. Sebab kadang-kadang bila kita pergi berada di setempat, kita lihat rumahnya besar tapi sudah tidak berpenghuni lagi. Banyak yang telah di-spend untuk bina rumah itu, jutaan ringgit, ratusan ribu, tapi akhirnya tidak manfaat sedikit pun kepadanya. Kerana wang pemerolehannya daripada semua yang haram. Baik rumah kita ala kadar saja, tapi keberkatan daripadanya, tempat untuk kita berteduh, menjalin kasih sayang dengan isteri dan anak-anak. Maka begitulah kefahaman yang perlu kita bina dalam diri kita, hasil daripada kita belajar ayat seperti ini. Dr. Wahab Al-Zuhaili adalah tafsiran yang lain. Dia tidak setuju dengan perkara ini, mengatakan bahawa sebenarnya Nabi Sulaiman dikurniakan Allah SWT tentera yang hebat, kuda yang hebat. Maka kuda ini telah digunakan untuk perjuangan di jalan Allah SWT. Maksud ayat di sini, kata beliau, Rudduha alayya fatafika mashan bisuki wal a'naq. Bagi hantar kepadaku kuda-kuda ini, kuda-kuda yang aku lihat hebat ini, cantik sangat. Sekarang aku wakafkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagi beliau katanya, kalaulah maksud di sini masah sayf bisuqiha wa anaqiha ay qata'aha li'annaha shaghalathu an salatil 'asr
fahada ba'idun an nabiyyin syakirin. Ini adalah satu benda yang luar biasa yang tidak dapat terima akal, kata beliau. Apa beliau terlalai daripada salat asar kerana kedua tersebut lebih semulanya, ini bagi dia tidak betul. Adalah pandangan tersendiri oleh Syekh Dr. Wahab Al-Zuhaili, dari pandangan yang terpilih yang telah kita lihat selama ini daripada para ulama salaf, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya di sini adalah terlambat, bukan terlalai yang kata tidak sembahyang langsung. Terlambat dan kata terlupa. Kerana terlupa ni sifat manusia. Kita telah lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri diingatkan oleh Sayyidina Umar tentang salat asar pada waktu peperangan Khandaq. Nabi pun terlambat salat asar, bahkan dah masuk maghrib pada waktu itu. Sayyidina Umar datang jumpa Nabi SAW, dan hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sayyidina Umar kata kepada Nabi, celaka orang musyrikun ni, mereka menyebabkan hampir-hampir saya terlambat salat asar, wahai Nabi. Nabi dengar Sayyidina Umar berkata begitu, Nabi terjawab, demi Allah, saya pula belum lagi melaksanakannya. Sedangkan waktu itu sudah pun terbenam matahari, sudah pun masuk maghrib. Nabi dan para sahabat lekas mengerjakan salat asar, diikuti dengan salat maghrib berjemaah dalam waktu itu, pada waktu itu. Jadi kita beralih pada ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Allah berfirman, kami telah pun menguji Nabi Sulaiman, memberi cubaan kepadanya. Kami jadikan dia terduduk di atas kursi dalam keadaan tubuh yang lemah. Walqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anam. Allah tidak menjelaskan hakikat tubuh yang diletakkan di atas kursi itu. Maka kita meyakini bahawa Allah menguji Nabi Sulaiman, menjadikan dia ni sakit, macam musuh, tidak mampu bergerak di atas kursinya, di atas singgasananya. Tapi kita tidak tahu lebih lanjut kerana tiada huraian dari Nabi SAW. Semua kisah yang terdapat di sini ulas Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam ringkasannya kepada Riyadhus Shalihin, kepada kitab Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir yang dinamakan sebagai Sahih Tafsir Ibn Katsir itu. Semua kisah yang diulas oleh para ulama tafsir sekitar Kazni Allah rekaan ataupun kisah-kisah Israiliyat yang nyata pendustaannya terhadap seorang Nabi yang maksum seperti Nabi Sulaiman itu. Ada banyak kisah yang dimaksudkan di sini. Bahawa Nabi Sulaiman, kalau kita nak ulas sedikit, Nabi Sulaiman ni ada 300 orang isteri yang disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Allahu a'lam mana semua pengambilan. Dan ada 700 kuliah orang, apa yang kita nak panggil hamba sahaya. Seorang daripada isteri ni atau seorang daripada hamba sahaya ni merupakan seorang yang musyrik, tapi Nabi Sulaiman tidak tahu. Maka dia ni telah mengetahui Nabi Sulaiman ni punya kekuatan terletak pada cincinnya. Satu hari Nabi Sulaiman pergi Kaabah hajat atau mandi, dia ambil cincin tersebut, dibagi kepada jin, syaitan. Maka syaitan pula telah bertukar menjadi powerful, menguasai tentera kerajaan Nabi Sulaiman. Ini cerita dongeng saya. Kekuatan yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman ni bukan terletak pada satu objek yang tertentu seperti yang dipahami oleh golongan Israiliyat ini. Bukannya kuasa terletak pada cincin, ini syirik pada Allah SWT. Kita menggunakan kayu koka dengan anggapan kayu koka boleh menyembuhkan, boleh menjauhkan kita daripada syaitan. Ini merupakan jampi, ini merupakan apa yang kita panggil sebagai bukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang di setengah buku dipublishkan di bahagian hujungnya kelebihan kayu koka. Ini syirik pada Allah SWT. Harus kita jauhi. Beritahu kepada para penulis, kayu koka ni tidak ada manfaat apa pun pada seseorang. Tidak pernah ada dalil yang sarih menunjukkan bahawa kayu koka ni manfaatnya begitu, manfaatnya begini, dibuat dengan menggunakan kayu koka, kapal Nabi Nuh dulu, tongkat Nabi Musa. Tidak ada dalil. Kita melakukan benda syirik pada Allah SWT. Umpama ni buat apa saja. Kita pada zaman teknologi pada hari ini, bagai-bagai manusia telah pun melahirkan teori berdasarkan eksperimen, tapi kita percaya pada benda-benda yang bersifat waham, benda-benda yang tidak ada asasnya. Jadi golongan Israel ni cuba untuk mentakwilkan kisah tersebut. Nabi Sulaiman masuk ke tandas, cincin ditinggalkan, maka cincin diambil oleh si yang musyrikah ini, yang kafirah ini, yang lahirnya berlagak seperti seorang beriman, dia bagi kepada jin Ifrit. Jin Ifrit pula yang jadi raja selepas itu. Nabi Sulaiman pun bermati-matian nak dapatkan kembali cincin yang menyebabkan kekuasaannya itu. Ini cerita dongeng. Nabi Sulaiman akhirnya duduk di atas kursi yang tidak bermain kerana dia tidak lagi mampu mentadbir. Yang mentadbir adalah jin Ifrit. Seolah-olah cincin itu punca kekuasaan semua kekuatan dirinya. Ini adalah cerita dongeng yang tidak berasas, yang tidak dapat diterima oleh akal.
memadailah untuk kita mengatakan seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Fakhrazi dalam tafsirnya, ujian Allah SWT kepada Nabi Sulaiman di sini adalah ujian sakit. Manusia sakit dan Muhammad pun sakit. Kita telah huraikan dalam tafsir juz amma yang lalu tentang surah Al-Mu'awwidhataini. Mu'awwidhataini dua, Qul a'udzu birabbin nas dan juga Qul a'udzu birabbil falaq. Turunkan Nabi SAW ditimpa sihir oleh Labid bin Asam. Manusia sakit, Nabi pun tidak terkecuali. Maka apabila Nabi Sulaiman sakit, dia menjadikan waktu sakit itu untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah pendapat seperti disebut oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam pilihannya kepada pandangan para mufassirin bahawa Nabi Sulaiman ini pernah berazam. Hadis ini hadis sahih. Nabi Sulaiman ini berazam untuk mendatangi kesemua isterinya yang 99 orang itu pada satu malam dan akan melekat bayi, anak daripada hasil hubungan dengan isterinya itu. Tentulah akan lahir 99 orang pejuang di jalan Allah, mujahidin, mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni la tufanna al-laila ala 70 imra'atan kullu wahidatin ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah wa lam yakun insyaallah fatafa alayhinna falam tahmil illa imra'atun wahidatun ja'at bi shiqqi rajulin walladhi nafsi bi yadihi law qala insyaallah lajahadu fi sabilillah busanan ajma'un. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari bahawa Nabi Sulaiman ni ada ramai isteri. Dia telah berazam, malam ini aku akan bersama dengan kesemua isteriku dan Allah Ta'ala akan kurniakan anak-anak lelaki daripada setiap mereka ini yang akan menjadi mujahidun. Mujahidun fi sabilillah, yang akan jadi perusahaan faris. Mujahidu fi sabilillah, faris maknanya mujahid, maknanya seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Sulaiman berazam demikian, dia tidak ikatkan dengan insya-Allah, insya-Allah, dengan izin Allah. Dia tidak kata insya-Allah. Maka bila tidak kata insya-Allah itu, semua isi yang didatangi pada malam tersebut tidak mengandung, melainkan seorang sahaja. Seorang ni pula melahirkan anak tu merupakan bayi yang tidak sempurna pula tu. Kelahirannya tidak sempurna, separuh saja lahir. Maknanya kelahiran pamatang atau kelahiran yang tidak sempurna ini, apa yang istilah yang digunakan oleh para doktor, maknanya anak yang cacat. Maka ini dia disebutkan dalam satu-satu kisah daripada Hayatus Sahabah. Kisah tentang Nabi Sulaiman punya azam dan tekad ini yang tidak disertai dengan insya-Allah. Kalau dah disebut perkataan insya-Allah itu, kata Nabi SAW, tentulah Allah akan makbulkan hajatnya itu. Lahirlah daripada setiap isteri seorang anak lelaki yang akan meneruskan perjuangan menegakkan kalimat Allah. Jadi barangkali kata Imam Syekh Ibn Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, ini yang menyebabkan Nabi Sulaiman merenung dirinya, berfikir tentang kesilapan dirinya itu, tidak mengucapkan kalimat insya-Allah. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Nabi Sulaiman merasa kecewa, merasa sedih atas kesilapannya itu. Dia duduk atas kursi yang tak bermaya. Satu riwayat daripada Al-Fakhrazi mengatakan dia sakit. Kemudian Allah SWT terima taubatnya, thumma anab. Kemudian dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Ini dapat kita lihat dalam firman yang berikut, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, kurniakan kepadaku, ampunkan untukku, kurniakan untukku kerajaan yang tidak ada tolak bandingnya bagi orang sesudahku, semuanya engkau yang maha memberi. Kata Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ini ketua orang-orang fasik yang hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata ini menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman ni seorang yang hasud. Hasud ni seorang yang sangat hasad kepada orang lain. Inilah kenyataan seorang yang fasik yang kita tidak boleh pakai, kata Imam Ibn Atiyah. Al-Hajjaj ini adalah seorang fasik. Maksud ayat ini bukan begitu. Maksud doa Nabi Sulaiman ini, kata para ulama tafsir, contohnya Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili, kerana Nabi Sulaiman melihat kekuasaannya itu berbekal dengan iman. Kalau ada kuasa seperti ini, orang yang tidak beriman, ia akan menghancurkan. Yang mana tafsiran ini wajar untuk kita bincang lebih lanjut pada kuliah akan datang, insya-Allah. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.